Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi siyati ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita pagi ni ya, insyaAllah. Baik, kita sambung lagi ya tentang kelas tajwid kita secara online ni, insyaAllah. Pagi ni kita di bab yang keempat ya. Kita menggunakan kitab Perbahasan Ilmu Tajwid menurut riwayat Hafs an Asim melalui Tariq As-Shatibi ya, yang ditulis oleh Dr. Surul Sihabuddin An-Nadwi ya, insyaAllah. Baik, kita di bab yang keempat pagi ni, iaitu yang bertajuk hukum nun dan mim bersabdu serta hukum al-ghunnah, yang ini dengung ya. Ini antara hukum-hukum yang penting dalam bacaan yang perlu kita faham betul-betul lah. Ghunnah ni mana dengung? Dengung ni bentuk bacaan yang perlu dijelaskan dalam beberapa bentuk martabat dia yang akan kita huraikan pagi ni, insyaAllah. Baik, kita rujuk dulu ya pada lebih kurang di muka surat yang ke-91 atau 92 ikut versi kitab masing-masing lah. Dia tak lari, kalau lari pun dalam 1-2 muka surat saja. Untuk kitab yang terbaru ni, cetakan yang terbaru ni, dia di muka surat 92. Jadi yang tidak memiliki kitab, saya ada hantar nota. Yang tu boleh semak, sama je, tak banyak bezanya, cuma ada sedikit tambahan atau kekurangan lah daripada nota saya tu. Tapi apa pun, apa yang kita nak bincang pagi ni ada di dalam nota yang saya postkan tu. Okey. Di muka surat 92, bab yang keempat, apa yang ditulis di sini? Huruf nun dan mim yang bersabdu mesti dan wajib didengungkan bacaannya dengan dengung yang sempurna. Yang ni. Maka hendaklah ditahan suara pada mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu itu dua harakat pada keadaan wasal atau waqaf. Bermakna kalau kita bacaan dalam semasa kita wasalkan bacaan atau kita berhenti pada nun dan mim yang bersabdu itu, dengung dia kekal dua harakat. Dengung pada mim dan nun bersabdu ini adalah yang paling sempurna berbanding semua dengung yang lain. Ini duduk nombor 1 sekali ya, yang akan kita huraikan nanti. Mana pada nun dan mim yang bersabdu itu dia duduk keadaan di atas sekali. Maka bila kita nampak nun dan mim yang bersabdu, maka jangan tinggalkan dengung yang sempurna, kadar dia dua harakat. Jadi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak nun dan mim bersabdu dan banyak hukum-hukum yang berkait dengan dia. Ada yang disebabkan oleh pertemuan dalam hukum nun sakinah, ada dalam keadaan hukum mim sakinah, ada juga dalam keadaan dalam hukum mutajanisain. Ada juga yang kita jumpa dalam hukum idgham samsi nanti. Apa pun nama-nama hukum tu kalau tak hafal pun tak apa, tapi yang penting kita perhatikan di situ
kita nampak nun ataupun mim ni bersabdu. Maka dengung dulu. Setelah dengung dua harokat pada mim dan nun yang bersabdu ini, baru dibariskan dia. Dibariskan dia ni ikutlah baris fathah, dhammah ataupun kasrah. Dan tengoklah kalau ada hukum pula lagi yang mengikutinya selepas itu, selepas baris yang nun atau mim yang bersabdu ni, raikan lagi lah. Kalau ada hukum mat ke, hukum iqfa' ke apa ke lepas tu, bacaan lagi yang pada hukum yang berkaitan pula. Itu maksud dia. Hukum ini dinamakan sebagai harfu gunnah, bermakna huruf dengung bersabdu. Pada nun dan yang mim dan yang bersabdu, kita boleh panggil dia harfu gunnah. Ataupun kita boleh sebut juga pada mim musyaddadah ataupun nun musyaddadah. Jadi dinamakan harfu gunnah. Hukum ini juga dikenali sebagai idgham bi gunnah musyaddadah ataupun gunnah sahaja. Bolehlah, nak sebut macam mana pun boleh. Yang penting nampak nun dan mim bersabdu ni, dengung tu jangan tinggal. Yang kita nak jaga tahu situ. Baik, nun dan mim yang bersabdu itu ada yang terdapat dalam satu perkataan dan ada pula yang terdapat dalam dua perkataan. Yang ni saya kata tadi kita boleh jumpa dalam hukum nun sakinah nanti, dalam hukum mim sakinah, dalam hukum idgham samsi. Jadi pertemuan ini mungkin berlaku dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Jadi ada dibagi contoh di situ, boleh kita semak, boleh kita duduk di situ. Baik, seterusnya kita tengok di sini di muka surat seterusnya. Sebenarnya bukan mim dan bersabdu ini, sebenarnya hukum mim bersabdu dan nun bersabdu ini adalah sebahagian hukum idgham yang berlaku pada nun sabdu, nun sukun bertemu dengan nun dan mim sukun bertemu dengan mim yang telah dijelaskan sebelum ini. Jadi sebahagian itu ada dalam hukum nun sakinah, sebahagiannya kita akan jumpa mim bersabdu ni dalam hukum mim sakinah juga. Sama ada nun bersabdu, mim bersabdu ni yang kita dah lalui sebelum ni dan termasuk malam tadi. Di sana adalah kita akan jumpa mim yang bersabdu ni. Ada yang dengan nama idgham syafawi, ada yang dengan nama idgham ma'al gunnah kamil. Kan? Kita dah jumpa tu. Habis, pengertian al-gunnah ataupun dengung ni, apa pengertian dia? Al-gunnah ataupun dengung dari segi bahasa bermaksud suara sengau yang keluar dari pangkal hidung. Nampak ya? Bermaksud makhraj dengung ataupun rumah dengung adalah di pangkal hidung. Yang itu yang kita nak kena faham. Jadi betul kan tempat keluar dengung tu adalah daripada pangkal hidung. Kalau tak sampai pangkal hidung, belum tentu dia sempurna dua harakat. Yang tu yang kita nak nampakkan, faham di situ. Jadi pastikan dengung tu mesti dah sampai ke pangkal hidung. Maka sempurnalah dua harakat. Dari segi istilah, ia bermaksud suara dengung yang terbentuk daripada pengucapan mim dan nun pada semua keadaan, sama ada berbaris, lebih ketara lagi pada ketika sukun. Okey. Makna dia, dengung, dia berlaku dalam semua keadaan. Semua keadaan iaitu pada huruf nun dan mim. Kenapa begitu? Sebab gunnah adalah sifat lazimah bagi nun dan mim. Maksudnya sifat itu memang ada pada huruf nun dan mim. Dia tak boleh dipisahkan. Cumanya dengung itu sama ada lebih kuat ke atau disembunyikan ke ataupun secara jelaskan saja ke, bergantung pada hukum yang mendatang. Dan di sini dia kata lebih ketara pada ketika sukun. Jadi itu yang selalu bila kita semak Fatihah, kalau masih ingat, keseluruhan surah Fatihah ada 7 ayat. Di akhir surah Fatihah tu sama ada huruf nun ataupun mim. Jadi bila kita baca surah Fatihah, jangan ambil ringan pada huruf nun ataupun mim di hujung setiap ayat tu. Maka jelaskan, izharkan dia. Dapatkan suara dengung pada mim ataupun nun di akhir ayat surah Fatihah. Setiap surat tu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cumanya di sini saya nak ingatkan, jangan digabungkan suara mat yang pada hukum ma'rif disukun tu, suara mat di sini pada surah Fatihah,
semuanya dengan suara ya mad ya. Jangan digabungkan suara mad tu ke dalam suara nun atau mim yang di huruf terakhir pada ayat tu. Yang bacaan ini salah ya. Macam mana maksud dia? Dia masukkan suara ya, mad dan mim tu digabungkan sekali dalam bacaan. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia masuk terus ke dalam hidung. Boleh nampak Iman? Win? Ya. Jangan pisahkan. Selesaikan suara mad yang ada di hujung ayat tu, suara ya mad tu, sama ada kita nak baca 2 harakat ke, 4 harakat ke, atau 6 harakat. Itu pula. Tapi pastikan suara di hujung tu, suara huruf mim ataupun huruf nun yang di hujung sekali tu, jangan dia sentuh dulu. Biarkan dia bersendirian. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di hujung tu baru masuk nun. Ya. Kalau kita nak contohkan lah. Supaya nampakkan pemisahan suara tu. Itu ya. Okay, lebih ketara kalau disukun kata dia. Mana kena jelas. Kenapa begitu? Kalau kita tak ambil suara dengung pada nun ataupun mim tadi, bermakna kita menghilangkan satu huruf dalam bacaan tu. Macam mana yang dikatakan hilang? Tadi digabungkan huruf mat dengan nun atau mim, ya. Adalah dia, tapi salahnya pasal dia idghamkannya. Sedangkan benda tu nak ada dipisahkan. Kalau kita tak ambil langsung, macam mana bunyi ni? Mana kita menghilangkan satu huruf dalam surah Fatihah tu. Yang terdiri daripada huruf yang terakhir sekali tu. Ya, contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu yang dengar. Dan itu kadang-kadang kita tak apa jelas, tapi lebih ketara kalau kita nak semak ya pada ayat yang terakhir tu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nafas tak sampai Mat. Boleh dah ambil don nama harakat, lepas tu musafah dengan lam, li, masa di situ dah habis dah pancit dah. Yang dengan li aja. Di hujung ayat hilang. Ya, sebenarnya itu menghilangkan satu huruf ya, mengikut Imam Syafi'i dalam bab fiqh bab solat. Dia kata kalau tak sempurna bacaan Fatihah tu maka batallah bacaan tu dan akan membatalkan solat. Dalam bab fiqh Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya kata berlaku begitu, jangan amin dulu. Ya? Ulang balik, betulkan balik. Jangan dah sampai situ, kita pengelang kabut, amin. Mana tak sempurna bacaan tu. Ya? Okey. Kadar harokat suara dengung. Ini yang nak diterangkan di sini. Ya? Yang saya kata agak mustahak semalam, inilah dianya. Ya? Kesemua suara dengung yang terhasil dari pengucapan nun dan mim sakinah, mestilah pada kadar 2 harokat. Bila dia kata dengung, hukum tu kata birunnah kata dia, dengan berserta dengung ni mestilah kadar 2 harokat. Tidak lebih dan tidak kurang kata dia. Okey. Kalau kita tengok ada nota kaki di bawah tu dalam imit muka surat 23 ini sebelum betul kitab rujukan lah yang dimasukkan tu nota kaki di bawah tu. Okey. Tahap-tahap al-ghunnah dan dengung ni dia, di mana yang kita nak baca dengan 2 harakat. Yang 2 harakat ni di mana yang 2 harakat dengung yang sempurna, di mana dengung yang samar-samar, di mana dengung yang disembunyikan, di mana pula dengung yang dijelaskan. Okey. Tahap atau peringkat dengung dapat disimpulkan dalam 5 tahap seperti gambar rajah di bawah ya. Jadi dalam nota pun ada disertakan ya di awal tu. Ada 5 tahap. Yang pertama musyaddadah. Yang kedua mudghamah. Yang ketiga mukhfah, yang keempat muzharah dan yang kelima mutaharikah. Baik, penjelasan dia ada seterusnya yang dikatakan musyaddadah ni iaitu pada huruf nun dan mim yang bersabdu. Jadi huruf nun dan mim bersabdu ni
kita akan jumpa dalam beberapa hukum lah. Sama ada dalam hukum nun sakinah atau mim sakinah atau dalam hukum lam ta'rif dan idgham mutajanisain. Yang ini bila sampai tajuk ni besok kita akan nampak lah. Sekarang ni kita kenalkan dulu. Itu tahap pertama. Bermaksud dengung dia paling sempurna. Maka bila kita jumpa dalam bacaan nanti, tak kira lah dalam apa hukum pun, sama ada nun dan mim tu dia bersendirian bersatu, ataupun dalam pertemuan. Pertemuan nun dengan nun atau nun dengan mim atau mim dengan mim, yang di mana terdapat huruf mim yang bersabdu di situ. Ataupun dalam keadaan selepas lam ta'rif jumpa nun yang bersabdu. Kita tak tahu apa nama dia pun tak apa. Yang penting pada nun ataupun mim yang bersabdu tu pastikan dengung yang sempurna, 2 harokat. Di mana nak dapatkan nun sempurna 2 harokat ni, pastikan ia ditekan ke pangkal hidung. Suara dengung tu bawa ke pangkal hidung. Jadi banyaklah kalau kita tengok di situ. Dan yang kedua kita tengok di situ di muka surat 94 tu. Nun sakinah dan tanwin yang bertemu dengan mim atau nun yang juga digelar idgham ma'al ghunnah kamil. Yang ini keadaan-keadaan hukum tu tadi. Kemudian yang ketiga kita akan jumpa mim sakinah bertemu mim juga digelar dengan idgham syafawi yang semalam tadi kita bahaskan. Ini 3 hukum, 3 keadaan ni yang disebutkan ni dengung peringkat pertama. Yang disebut tahap musyaddadah. Di sini yang jangan kita tinggalkan dengung. Tapi di sinilah keadaannya banyak kita terlajak. Terlajak laris. Jadi pastikan lepas ini bila nampak nun ataupun mim yang bersabdu, jangan tinggal dengung 2 harokat. Contoh Muhammad. Kadang-kadang kita cakap Muhammad innama anna. Ada dengung dia tapi tak sampai ke pangkal hidung. Yang tu yang kita tak mahu tu. Nanti kita contohkan dalam bacaan. Okey, kemudian dia kata mim sakinah bertemu dengan mim, ini ada idgham syafawi. Ini keadaan peringkat pertama. Peringkat kedua yang dia kata mudghamah. Di mana peringkat ini berada? Mudghamah bermaksud dengung yang berlaku pada huruf yang diidghamkan, yang digabungkan dengan huruf selepasnya. Dengung tahap ini adalah dengung yang berlaku pada nun sakinah atau tanwin bertemu waw dan ya, atau digelar juga sebagai idgham nakis. Atau yang kita belajar dalam hukum nun sakinah iman kan, idgham ma'al ghunnah nakis. Itu dia tahap yang kedua. Bermakna pentinglah dengung dia tu. Contoh dia bagi satu, min waliyyin wala waqa. Min, di sini yang kurang sangat kita dengung. Dan yang lebih ketara yang kita tertinggal dengung di tahap yang kedua ni, iaitu tahap mudghamah, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ya. Ini dari pengalaman yang kita menyemak bacaan, di sini selalu kita terlepas pandang. Yauma idzin yasaddaun. Dia baca begitu aja. Sepatutnya bila tanwin bertemu dengan ya, idgham nakis, dia kata idgham ma'al ghunnah nakis, maka dengung dia dengung yang sempurna 2 harakat juga. Jangan diringankan. Jadi bacalah dengan yauma idzin yasaddaun. Dengungkan dulu, baru dibariskan ya tu. Ataupun ayyatiya yaum, sampai ke hidung dulu dengung tu. Jangan baca ayyatiya yaum. Ada dia ambil nun dengan ya tu, tapi dengung dia tak sampai 2 harakat. Mana dia dah meninggalkan hak mudghamah pada tahap mudghamah tu tadi. Kemudian yang ketiga dia kata mufah. Maaf. Ya betul, mufah. Mufah ni apa? Mufah ialah dengung yang berlaku pada huruf-huruf yang diikhfakan. Yang ini yang disembunyikan
perkara yang termasuk di dalam dengung pada tahap ini ialah hukum-hukum yang berikut, dia kata. Ini dia. Semua hukum-hukum ikhfa yang ada yang kita dah belajar dalam hukum nun sakinah dan mim sakinah. Kita akan jumpa dalam hukum nun sakinah, kita jumpa ikhfa hakiki. Dalam mim sakinah malam tadi, kita jumpa dengan ikhfa syafawi. Dan dalam nun sakinah, kita ada jumpa hukum iqlab. Ini, tiga hukum ni, dengung dia disebut di peringkat mukhfah. Nah, jadi bila di tahap yang ketiga ni, dengung dia kekal dengan 2 harakat juga. Yang sempurna, ya. Jadi kalau kita baca dalam hukum ikhfa hakiki, pastikan dengung tu sampai ke hidung. Min fi'atin qalilah taradawtum bih. Masukkan dengung dia dulu, baru dibariskan huruf ba. Min ba'dil fariidah. Dengung tu jangan tinggal. Jadi dengung ni kadang-kadang kita masih, orang kata kadang-kadang tak ambil, bukan tak tahu saya nak kata tak ambil berat ke, ataupun masih belum begitu faham betul ke, ataupun tak perasan. Ya. Tapi baca betul. Ya. Cuma mungkin kita, kemahiran sama, ya, itu penting. Jadi insya-Allah, ya, bila pagi ni kita dah berkongsi macam ni, mudah-mudahanlah dapat membantu masa kita bertalaki. Ingat, ya. Jadi peringkat pertama ni musaddadah, peringkat kedua mudghamah, dan peringkat yang ketiga ni mufah ni tadi, ya. Maka pastikan dengung dia kekal 2 harakat, yang tahap yang paling sempurna, dia kata. Maksud dia di situ, dengung dia tidak boleh kurang 2 harakat. Maksudnya bila kita jumpa mim bersabdu, nun bersabdu, atau dalam bacaan idgham ma'unah nakis, ya, tanwin, ataupun nun sakinah bertemu waw ataupun ya, itu semua dengung-dengung dia mesti 2 harakat. Begitu juga dalam ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan juga hukum iqlab. Pastikan dengung dia kekal 2 harakat. Itu peringkat 3 yang paling sempurna, dia kata, ya. Kalau kita tengok di muka surat 95 tu ada dicatatkan di sana, di atas sekali itu, dengung pada tahap ketiga ini adalah pada kadar rendah sedikit daripada tahap kedua tadi. Ya, bermaksud cara dengung dia tu ada perbezaan. Ya, tapi harakat dia kekal 2 harakat. Yang tu nak jaga, ya. Baik, seterusnya di tahap yang keempat, muzharah. Ya, muzharah adalah dengung yang berlaku pada huruf-huruf yang diizharkan, yang ini dijelaskan. Tergolong dalam dengung tahap ini ialah hukum-hukum pada izhar halqi, izhar mutlak, izhar syafawi. Ini semua melibatkan hukum nun sakinah. Ya, kita akan jumpa hukum izhar halqi ataupun izhar mutlak. Ada 2 hukum sana izhar dalam hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi tahap dengung dia tahap yang keempat, ya, muzharah. Dan dalam hukum mim sakinah malam tadi kita ada jumpa satu hukum nama izhar syafawi. Ini juga tahap muzharah, iaitu izhar. Jadi dijelaskan suara dengung tu saja, jangan dipanjangkan sampai 2 harakat. Ya. Azabun azim. Jangan kita ambil dengung lebih sangat di situ, ya. Azabun azim. Bun azim, dia bawa ke hidung pula dengung tu sampai terpangkat. Tak, ya. Jelaskan saja, teruskan baris. Azabun terus saja. Azabun azim. Fid dunya. Itu satu aja, ya. Walahum fil akhirah. Jangan walahum fil akhirah. Dia berehat pula sekejap di situ. Tak mau, ya, dalam bacaan. Pasal keadaan ini masih berlaku, masih berlaku dalam talaki. Jadi hati-hati. Pada dasarnya ketiga hukum dengung di atas mestilah diizharkan, sebutan nun dan mim itu dengan tanpa dengung. Kerana hukum bacaan ini adalah izhar. Tetapi ia tidak bermakna suara dengung langsung tidak dikeluarkan, ya, semasa melafazkan nun dan mim sakinah itu. Nampak, ya? Seperti yang saya ulangkan, walaupun bacaan dikatakan izhar tanpa dengung, ya,
Bukan bermaksud hilang langsung hak dengung tu. Ada dalam keadaan muzharaf. Dalam keadaan yang jelas saja. Mana bila kita dengar, kita nampak ada dengung nun, dengung mim dalam hukum izhar tadi. Sama ada izhar syafawi atau izhar halki ataupun izhar mutlak. Masih ada nun. Itu jangan tinggal ya. Cuma yang dia tak mahu panjang sangat dengung dia tu. Bidun dia panjang ataupun azabun azim. Yang tu ya tak mau. Okey, sebenarnya suara dengung itu tetap ada ya, tetapi ditahan. Mana ditahan daripada dilafazkan secara nyata dan sempurna, itu aja. Ada tetap ada. Jangan kata tak ada langsung ya. Ini kerana sifat gunnah yang dengung itu adalah sifat atau ciri yang pasti wujud pada nun dan mim sakinah yang dikeluarkan dari makhraj khusyum. Ini yang saya kata tadi, nun gunnah itu adalah sifat lazimah. Gunnah itu sifat lazimah bagi nun dan mim. Tak boleh dipisahkan dalam apa keadaan sekalipun. Kekal ada. Cuma yang kita belajar dalam hukum nun, sakinah dan tanwin, kita jumpa satu hukum idgham bila gunnah kamil. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu lam atau dia bertemu dengan ra, maka keseluruhan makhraj dan sifat nun tadi digabungkan terus ke dalam ra ataupun lam. Memang tak ada dengung kan. Itu bacaan qiraat kita, qiraat Hafs an Asim, Thoriq Satibi. Tetapi kalau kita mengikut dalam aliran yang lain, dalam qiraat Hafs an Asim, Thoriq yang lain, contoh Thoriq Kamil ke, mereka ada bacaan tak dengung. Kita kata ya. Jadi itu perbezaan dari segi bacaan dari Thoriq. Okey, itu kita akan bahaskan kalau ada rezeki nanti mana. Okey, kita tengok pula tahap yang kelima yang dikatakan mutaharrikah. Mutaharrikah ni apa? Mutaharrikah ialah dengung yang berlaku pada huruf nun dan mim yang berbaris. Jadi bila huruf nun atau mim yang berbaris, tahap dengung dia adalah di peringkat kelima ni yang disebut mutaharrikah. Ya. Suara dengung tahap ini, yakni dengung yang keluar daripada mim ataupun nun yang berbaris tadi amat sedikit sekali. Ada dalam bacaan. Walau bagaimanapun masih ada suara dengung yang keluar daripada huruf nun dan mim ini. Masih ada. Jangan kita kata bila dia berbaris dia hilang tak. Tak seperti apa yang saya tadi, sifat gunnah ini adalah sifat lazimah bagi nun dan mim. Jadi kalau kita nak buktikan ya ke tidak konsep itu ya, cuba kita bariskan nun atau mim tu Win, tutup hidung. Kalau kita tahu suara dengung datang daripada hidung. Tutup hidung Iman, cuba bariskan Aida. Boleh berbunyi tak nun dan mim yang berbaris tu? Dia takkan jadi. Itu menunjukkan suara sifat dengung tu kekal pada nun dan mim walaupun dia dalam keadaan berbaris. Dan satu lagi bukti menunjukkan dengung itu datang daripada khusyuk. Ya. Okey. Yang terakhir sekali kita tengok di situ perhatian ya. Di muka surat 96 tadi, dengung pada tahap sempurna hanya terdapat pada tahap pertama, kedua dan ketiga sahaja, iaitu tahap musyaddadah, mudghamah dan mukhfah. Ini dengung yang sempurna. Bila kata dengung sempurna, dengung tu dalam keadaan panjang dia tu 2 harakat. Sempurna ya. Bagi tahap keempat dan kelima, para ulama menetapkan adanya suara dengung pada kedua-dua tahap ini ya, disebabkan wujudnya kesukaran untuk melafazkan nun dan mim yang izhar dan baris jika tersumbat. Ni dia. Jika tersumbat atau tersekat tempat keluar suara dengung, iaitu marak khusyuk pakai hidung. Kalau dalam keadaan kita sesama Iman, Win, cuba kita baca ni. Payah nak baca kan huruf mim nun tu. Itulah dia. Kemudian yang seterusnya dia kata idgham bila gunnah, iaitu nun sakinah dan tanwin yang bertemu huruf lam dan ra, dan ia tidak tergolong dalam mana-mana tahap di atas. Dia tidak termasuk dalam tahap yang di atas yang 3 yang pertama tadi ya.
Ini kerana suara nun yang menghasilkan dengung itu telah digabungkan ke dalam kedua-dua huruf tersebut, iaitu nun sakinah atau tanwin tadi berjumpa dengan ra atau lam. Keseluruhannya sifat nun dan makhraj nun digabungkan, diidghamkan ke dalam lam ataupun ra, ya. Tetapi jika nun itu didengungkan juga, ya, seperti bacaan haf melalui aliran kamil. Ini dia toriknya, torik itu torik Satibi. Tapi kalau kita belajar torik kamil besok, ya, yang telah dinyatakan dalam hukum nun sakinah tersebut ini, ya, maka tahap dengung yang layak baginya ialah mudghamah. Mana di tahap yang kedua. Kalau kita belajar aliran kamil, bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ra, bertemu dengan lam, kena dengung. Dengung yang sempurna, ya, mudghamah. Tapi bacaan kita torik Satibi, kita jelas, kita bukan kata nak jelas, hilang langsung suara nun tu. Itu perbezaan qiraat, ya. Baik, yang ketiga dia kata penulis, ya, kata Dr. Surul tadi menyimpulkan ada 10 hukum bacaan nun dan mim sukun dan bersabdu mengikut tahap-tahap. Dia kata ada 10 hukum. Jadi bila kalau kita nak tahu apa hukum-hukum yang terlibat dengan tahap-tahap dengung ni tadi, ya, kita di muka surat 97 dia dah bagi contoh situ, ini semua hukum-hukum yang terkait dengan martabat dengung. Ada yang dengung sempurna 2 harakat, ada dengung yang jelas, ada dengung yang sekadar memang ada dalam suara. Ada 10 hukum dia kata, iaitu dalam harfu gunnah apabila kita jumpa nun ataupun mim yang bersabdu, dalam hukum idgham syafawi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah ni tadi dia kata, ini semua tahap-tahap yang disebut, ya. Jadi dalam hukum-hukum ni untuk memastikan tahap dengung bacaan kita itu tepat, maka tak boleh tidak, ya, kita kena bertalaki. Itu penting, kena berguru, ya. Carilah guru-guru yang boleh menyemak bacaan kita, dan yang paling baik sekali, ya, semakkan kita ni secara face to face. Itu paling baik. Tapi nak buat macam mana? Ya, keadaan kita sekarang dah macam ni, okeylah kita tak ada, orang kata tak ada rotan, akal pun kita gunakanlah juga Iman, ya. Daripada tak ada langsung. Tapi kalau berpeluang, biarlah secara bersemuka, ya. Itu yang paling baik. So apa kita boleh kesan bunyi itu sempurna ke tidak. Kadang-kadang bila pakai online ni ada masa sekarang dia ganggu frekuensi yang tidak menyenangkan, kan. Jadi dia baca betul, kadang-kadang kita yang mendengar ni tak jelas, nak kata tak betul pun tak boleh pasal kita dalam keadaan yang sama-sama, kan. Tapi kalau face to face memang kita dapat dengar jelas. Itu kelebihan dia lah. Okey, ya. Itu sedikit untuk kita berkongsi, ya. Jadi kalau kita tengok daripada nota yang saya bekalkan tu, di awal-awal tu kita tengok satu matan daripada Al-Salsabi As-Safi, dia kata apa? Wa gunnatun sawtun ladizun rukiba fin nuni wal mimi ala marattiba, iaitu yang bermaksud, dan yang dimaksudkan dengan gunnah iaitu dengung adalah suara yang indah yang teratur. Bermakna suara dengung ni ada suara indah, dan teratur, kata dia. Teratur tadi maksud dia yang berkaitan dengan tahap-tahap tadi itulah, ya, bukan semua sama aja. Khususnya terdapat pada nun dan mim dengan beberapa tingkatan. Itu tadilah yang kita sebut tadi, ya, iaitu tingkatan martabat gunnah. Tadi kalau kita tengok pada nota, yang saya bekalkan tu, yang pertamanya musyaddadah, yang keduanya mudghamah, ketiga mukhfah, keempat muzarah, dan kelima mutaharikah. Jadi kalau kita perhatikan tahap-tahap dengung yang 3 yang pertama tu, iaitu musyaddadah, mudghamah, mukhfah, ini adalah tahap yang paling sempurna. Pastikan dengung dia cukup 2 harakat, ya. Selepas ni bila kita menyemak dalam bacaan, masa bertalaki, kita raikanlah, ya. Dan kemungkinan memang tidak akan kita tinggalkan atau lepaskan soalan-soalan selepas talaki itu. Bagi tujuan apa, Iman? Supaya kita ingat. Tak apa, sebelum ni bila tanya tak tahu, tak ingat ke apa, tak apa, kita terima. Pasal benda tu belum dikongsi lagi. Bila dah kongsi macam ni, ya, kita boleh terima. Dia kata tak ingat lah, tak apalah. Pasal kita dah sebelum ni, tak boleh kata apalah. Benda tak jumpa lagi.
Tapi insyaAllah lepas ni kalau kata jawab tak ingat ke tak tahu pun boleh diterima juga. Sebab apa kita nak kongsi selepas tu nanti jawapan yang betul. Jadi dalam nota tu bolehlah sebagai semakan apa yang kita uraikan pagi ni ada semua dalam nota tu. Walaupun kita tidak memiliki kitab ni pun tak apa, tak usah risau. Nota ni insyaAllah akan membantu. Cumanya cuba rujuk di nota nota yang saya bekalkan tu di muka surat 3. Okey, saya ada sertakan dengan contoh-contoh ayatnya, ayat Al-Quran. Okey. Di mana pada ayat pertama surah An-Nahl ayat 53 tu yang saya sertakan di situ. Ya. Di sana kita akan jumpa hukum mim sakinah bertemu dengan mim. Kemudian kita ada jumpa nun sakinah bertemu dengan nun. Kemudian kita ada jumpa tanwin bertemu dengan fa. Kemudian dalam keadaan mim bersabdu. Di situ semua ada tahap-tahap dengung dia. Begitu juga dalam keadaan huruf mim yang bersabdu saja. Jadi bacaan dia kekalkan tahap-tahap dengung itu tadi dalam bacaan. Contoh pada surah An-Nahl ayat 53 tadi, contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa idza massakumud durr. Dengung tu pada mim berjumpa dengan mim, dengung dalam keadaan bibir dirapatkan. Bikum, masih bibir rapat tu, tolakkan dengung ke pangkal hidung. Pastikan sampai sana. Begitu juga dalam keadaan nun berjumpa dengan nun. Idgham ma'al unah. Di mana dalam keadaan lidah kita ditekan ke hujung langit-langit atau hujung gusi, dan tolakkan dengung tu ke hidung. Wa ma bikum min ni'mah. Begitu keadaan-keadaannya. Tapi dengung tu kekal dua harakat di pangkal hidung. Walaupun cara nak ambil dengung tu bergantung pada mahraj huruf. Mahraj huruf mim ataupun huruf nun tadi. Pada hukum ikhfa sama juga tuntutan dia yang kita kena jaga dengung dia min ni'matin fa minallah, di mana lidah tidak beramal. Lidah tu kita hanging aja, tidak menyentuh hujung gusi kita. Tidak menyentuh hujung gusi kita. Biarkan dia tu orang kata sentuh tak sentuh saja. Masa itulah kita dengungkan pada hukum ikhfa, pada hukum nun tadi. Itu contoh. Jadi dalam bacaan tu cuba kita biasakan. Seterusnya kita tengok pada contoh ayat yang disertakan pada surah Al-Baqarah ayat 253 tadi. Samalah. Kita akan jumpa pada nun yang bertanda sukun. Dan ini izhar lah. Masih ada juga dengung, tapi di tahap yang keempat. Muzharah. Minhum. Kekalkan hujung lidah di hujung gusi kita untuk mahraj nun, ada sedikit dengung di situ. Jelaskan. Minhum man kallamallah. Jadi di situ ada tahap muzharah, ada tahap idgham, mudghamah, ada tahap mukhfa. Di mana pada nun yang bertanda sukun tu itu muzharah, izhar, mim sakinah berjumpa dengan mim, iaitu dalam hukum idgham syafawi yang disebut idgham maunah, tapi ini kita letak di tahap musyaddadah. Musyaddadah. Paling sempurna. Kemudian pada ikhfa man kallamallah tu, ini di tahap yang ketiga. Itu cara kita nak letakkan tahap-tahap dengung ni tadi. Jadi ingatnya satu matan daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Apa kata dia? Di muka surat yang seterusnya tu dalam nota saya. Wa gunna miman thumma nunan syuddida. Dia kata, dan dengungkanlah olehmu akan mim serta nun yang bertasdid.
Bila nampak je nun atau mim yang bersabdu, dengung kata dia. Walaupun kita tak tahu apa nama hukum, jangan ditanya. Yang penting dengung tu dulu kata dia. Ya. Wasamma kulla harfun gunnatin badal. Dan dinamakan kedua-dua huruf tu haku gunnah. Nun dan mim ni haku gunnah. Mana huruf yang berdengung. Itu maksud dia dalam matan. Jadi kita nampak je nun dan mim yang bersabdu ni, itu paling penting ya. Jadi contoh-contoh ada saya bagi dalam nota tu. Minal jinnati wan nas. Nampak kita rotong di situ. Ya, dapatlah lagu ni ya. Bima nuzzila ala Muhammad. Tekankan di situ ya. Dan contoh seterusnya nota yang saya sertakan tu kepada hukum tanwin bertemu dengan mim dan nun sakinah bertemu dengan mim, iaitu dalam hukum idgham ma'al-ghunnah dalam nun sakinah. Fiha anharum mim ma. Dengungkan di sana. Okey. Yang sini di hujung tu nun tu itu dalam hukum muzharah ya, jelaskan suara nun yang di hujung tu pada contoh pada surah Muhammad ayat yang kelima tu. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Masukkan juga suara dengung sama ada dalam hukum izhar ataupun yang di akhir. Di akhir bacaan kita tu ada huruf nun atau mim. Masukkan secara izhar, muzharah. Begitu juga bila kita berjumpa tanwin bertemu dengan nun ya, dan nun dalam keadaan bersabdu pula. Ini kita letakkan dia dalam musyaddadah. Dengungkan terus ya pada contoh yang seterusnya As-Syu'ara ayat 52 tu ya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ada semua hak-hak dengung di dalam bacaan kita tu. Dan begitulah seterusnya pada contoh-contoh yang ada saya bagi di situ ya. Pada surah 4 tu. Pada surah Yunus. Mim jumpa dengan mim. Bila keadaan macam ni, dengung biar selaras ya. Kalau dua harakat pada hukum yang pertama, pada hukum yang berikutnya, jumpa lagi hukum yang sama, maka dengung ni kekalkan dua harakat juga. Jangan dibezakan. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq. Ya. Pastikan dengung tu dua harakat. Sama dia dalam hukum idgham syafawi ke dia, ikhfa hakiki ke dia, ya. Maka dengung dia dua harakat. Cuma perbezaan di situ ada suara dengung tu saja Aida ya. Sama ada hukum dalam hukum mim jumpa dengan mim ya, di mana dua bibir dirapatkan. Dengung dalam keadaan mahrab mim tu bibir dua dirapatkan. Kalau dalam hukum nun sakinah, dengung tu dalam keadaan lidah kita menekan hujung gusi. Di situ je perbezaannya. Tapi dengung tetap dengung. Dua harakat. Begitulah seterusnya dalam hukum mudghamah contoh-contohnya. Okey, di sini ya. Kita tengok pada contoh ayat mudghamah. Ini penting sangat ya. Pasal dalam semakan kadang di sini masih lagi ya, kena ingatkan, bukanlah tegur, tak ingatkan, dengung tak cukup. Dengung tu ada ya. Mungkinlah kita yang membaca ni kita kata kita ada dengung, betul, tak dinafikan, tapi kita tak perasan dengung kita tu tak cukup dua harakat. Macam mana kita nak sukat dengung kita tu cukup ke tidak dua harakat ya? Tengok lajah bacaan kita, kelajuan bacaan kita tu ya, maka hendaklah sama. Dalam keadaan kelajuan kita tu kita sukat dengan hukum dua harakat pada mak asli ya, 4 harakat pada mak wajib atau mak jaiz dan 6 harakat pada mak lazim. Kita nampaklah perbezaan itu. Jadi dalam keadaan dengung samalah juga ya, kalau dengung nun bersabdu kekal 2 harakat, tapi bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ya, dengung ni tak cukup. Situ ya. Memang ada dengung tapi tak sampai. Lebihkan sedikit. Ya, tak rugi. Okay, contoh ya. Selalu kita jumpa bacaan yang tidak meraihkan dengung dia dengan sempurna. Dibaca begini.
Malaka minallahi min waliyyin wala waq. Memang ada dengung. Tetapi sambil lalu je Aida. Kita tak mau macam tu. Ya? Sempurnakan. Kalau nun sakinah bertemu dengan waw atau nun sakinah atau tanwin bertemu dengan waw, dengung dia tu kalau nak pastikan dia tu dua harakat, pastikan kedua bibir dia bulatkan dua bibir. Masa itulah dia dengungkan. Kalau mim tadi dirapatkan bibir ya, dia dengung. Kalau nun tu ditekan hujung lidah ke hujung gusi, dengung. Dapatlah nak dibawakan dengung tu ke pangkal hidung. Dengan bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan waw, bulatkan bibir, dengung tu bawa ke hidung. Contoh, malaka minallahi min waliyyin wala waq min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Nampakkan dengung di situ. Yawma idzin yasaddaun. Jadi dengung tu sempurna dalam dua harakat di situ ya. Jangan dikurang. Dia orang kata bukan kata nak dikurang, kadang-kadang langsung tak ada pun boleh dikatakan ya. Pada pendengaran ya seolah macam tak ada dengung langsung. Jadi yang itu semua kena jagalah ya bila dengung-dengung apa ni. Okey. Kita ambil satu surah ni dalam Al-Zalzalah ayat 6, 7 dan 8 ya. Mungkin sebahagian kita yang talaki junior ada yang dah melepasi surah ini, ada yang akan jumpa surah ni dalam talaki nanti. Ya. Okey, contoh dengung-dengung yang ada pada ayat 6, 7 dan 8 surah Al-Zalzalah. Ya. Kita tengok ya hukum-hukum dengung yang ada di situ. Yauma idzin yauma idzin yasdurun. Masukkan semua dengung-dengung tu. Mudahkan ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi masukkan betul dengan dua harakat. Di situlah orang kata kalau nak berlagu pun ada setengah kita kan dalam jiharkah lah, mereka dah mahir jiharkah, masukkanlah dengung tu dalam jiharkah tu ya. Ataupun kurdi baru ni mereka nak baca dengan kurdi, masukkan dengung-dengung di situ lagi sedap lah lagu tu. Jadi ya. Okey, itu contoh yang ada saya bekalkan dalam nota insyaAllah ya. Begitu juga dengung dalam buku ikhfa dapatkan dua harakat. Kita tengok dalam contoh ayat ni, kita ambil satu ayat hukum ikhfa dan surah Al-Baqarah ayat 249. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innallaha mubtaliikum binaharin faman dengung tu ada dua harakat ya. Jadi semua boleh kita hukum dalam hukum ikhfa ya, selain daripada ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi ada juga dalam hukum ikhlas. Dengung ni samalah ya. Famastamtatum bih sama juga dengan hukum ikhfa syafawi ya. Min ba'dil fariidah min Jadi itu beberapa contoh dengung yang perlu kita jaga dalam bacaan ya. Kalau yang muzaharah ya ataupun mutaharikah tu seperti biasalah kita baca. Cuma pada muzaharah iaitu hukum izhar, sama ada mim bertanda sukun atau nun bertanda sukun, jangan lama sangat dengung. Pasal ini ada sebahagiannya ada masih lagi membaca bila nampak nun yang bertanda sukun atau mim bertanda sukun, ada lagu di situ. Bermaksud ada dengung yang lebih di situ. Saya tak pasti sama ada kerana lama tu dia nak melihat huruf di depan tu ke atau memang terbiasa. Wallahualam, tak tahu ya. Jadi tiap kali kena diingatkan. Tak apalah. Mungkin ya sampai satu masa esok kita akan faham tentang
tahap-tahap dengung yang perlu kita baca dalam hukum-hukum tajwid nanti ya. Itu sedikit lah ya yang kita boleh kongsi pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan ya dapat membantu kepahaman kita dalam membaca Al-Quran, insyaAllah. Jadi nanti kalau ada kemuskilan ya, mana yang tak jelas masa bertalaki nanti, sila lontarkan persoalan tu jangan segan tanya. Walaupun minggu lepas dah tanya Iman, semalam dah tanya, kan petang kan nak tanya lagi, ya segan lah pula. Jangan ada ingat macam tu. Tanya tak apa. Biar berulang-ulang kali tak apa. Tak apa ya. Dia mudah-mudahan dapat membantu kefahaman kita. Itu tujuan kita ya. Jadi kadang-kadang kita nak tanya dalam ramai-ramai, malu kan, segan. Takut apa kata orang ya, Win. Tapi tak, kadang-kadang soalan kita tu, kita nampak soalan biasa je, kita rasa segan nak tanya. Tapi bila kita lontarkan soalan tu, kawan lain pun dapat share. Dia pun sendiri pun, iyalah, sebab tanya. Macam saya pun tak faham kata dia. Ini berlaku pada kami dululah. Ya. Kalau apa ni, kadang-kadang bila kita ambil bacaan tu, kawan-kawan saya macam Tuan Haji Alias, dia tu rajin bertanya. Bila dia bertanya, kita dapat ilmu tu. Ya. Jadi jangan kita kata, dia bertanya ni, itu pun nak tanya. Tak. Pada kita yang tahu tu iyalah, tapi ramai yang tak tahu lagi ni. Bila kawan tu bertanya, kita dapat kongsi maklumat tu. Ya. Semua mudah-mudahan lah ya, dengan soalan kita tu dengan Ustaz boleh tak ulang? Hello Ustaz. Wafah ya. Yang Ifat Hakiki tu. Bina Harif tu kan dia bacaan tu. Al-Baqarah 249. Dua ayat 249 tadi. Al-Baqarah, Ifat Hakiki. Okey ya. Cuba tengok pada nota yang saya bekalkan tu dia ada satu kemuskilan pada bacaan Ifat Hakiki ya. Contoh ayat di surah Al-Baqarah ayat 249. Ifat Hakiki tu di mana tanwin bertemu dengan fa dan satu lagi nun sakinah bertemu dengan shin. Okey ya. Dengung ifat adalah bermaksud dengung yang disembunyikan. Ya, di mana suara nun, dengung nun tu disembunyikan. Ya, suara nun tu pertama dia datang daripada tanwin yang berjumpa dengan fa tu. Dalam tanwin tu ada suara nun sakinah. Jadi suara itu yang nak disembunyikan berserta dengung dua harakat. Kemudian satu lagi nun sakinah bertemu dengan shin ya. Di situlah suara dengung pada nun sakinah tu hendaklah disembunyikan dengan kadar dua harakat. Okey. Sahabat kita bertanya ni cara nak baca dengung dia tadi tu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innallaha mubtaliikum binaharin faman faman yang tu yang dimaksudkan apa ni? Sahabat ni lah masalah macam nak dengung ya. Dengarkan dengung dia ya. Qala innallaha mubtaliikum binaharin faman shariba min. Ya. Jadi dengung tu di mana lidah tidak beramal berhukum ifa. Masalah tu timbul daripada dengung ifa lah. Lidah jangan ditekankan ke langit-langit. Dia ada tergantung ya, dia tak sentuh ke langit-langit, masa itulah dengung tu bawa ke hidung. Lidah tak penuh langit. Okey, yang ini masa kita bertalaki nanti ya, boleh kita kekal kita latihkan bunyi dia. Saya contohkan lagi sekali tu Haji ya. Qala innallaha mubtaliikum binaharin faman shariba min. Dengung dia tu dengung yang disembunyikan. Okey. Bunyikan sama. Itulah kita akan jumpa banyak dalam dengung-dengung yang berlaku macam ayat tadi ada dengung nun yang bersabdu ya. Ada dengung pada hukum mim bertemu dengan ba ya, ifat syafawi. Semua dengung-dengung tu perlulah. Kalau ifat syafawi tadi ataupun iqlab, kita dengungkan pada mim yang disembunyikan pula ya. Saya contohkan saya mubtaliikum, bibir tak dapat.
Masa nak ambil ba tu baru dirapatkan bibir untuk makhraj ba. Jangan disekalikan. Ya. Selalu kita baca kita tak perasan ya. Mubtalikum binaharin. Ya. Binaha di sekali. Dia tak ya. Jangan rapat bibir. Binaha. Baru masa nak ambil ba baru dirapatkan bibir. Itu kaedah ya. Jangan disekalikan. Pisahkan. Banyak kan kita baca dalam kita nak pisah nak dapat qalqalah yang sempurna kan. Semalam ada kan. Kita pisahkan suara baris sebelum dia dengan huruf qalqalah tu. Jangan disekalikan seolah macam idgham. Qul huwallahu ahad. Dia pegang dah baru dilatun je. Tak ya. Allahu samad. Mad. Betul. Lam yalid wa lam yulad. Bila masuk bab besok kita akan halusi lagi ya pada tajuk yang berkaitan dengan qalqalah, pada umat nanti. Hari ini kan pada ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya Allah akan memberi kefahaman ya. Ilmu milik Allah. Ya. Jadi kefahaman tu adalah hak Allah lah, dia nak bagi kita faham cepat ke lambat ke ya. Itu hak dia lah. Tapi yang penting ikhtiar kita. Kita belajar terus belajar ya mencari ilmu. Dan kita mohon bersama-sama mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kefahaman kita tu dengan lebih elok lagi insyaAllah. Kita tangguh dulu teman kita ni ya, kita tutup dengan doa insyaAllah. Kalau ada persoalan tanyakan masa bertalaki nanti. Tak kira lah daripada grup talaki junior ke, daripada grup Quran Bestari ke ya. Kalau ada masa kita bertalaki nanti mana yang tak jelas, tak faham tu ya, tanya insyaAllah. Wallahu a'lam ya, kita tangguh dulu dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.